The QR Doctor. code can scroll down a bit. Again? The QR code can scroll down a bit because I Tak cannot dapat. scan. Okay. Boleh Okay, please scan your attendance. I apologize for the delay. Saya ada bengkel tentang LI just now dari pukul 9 sampai 12. So saya keluar sekejap ni untuk kelas U. Kemudian masuk baliklah lepas ni. Okay, and I was actually planning to somehow make a hybrid class for you today. Tapi sebab nak pergi ke kompleks kuliah berpusat tu jauh sikit dengan saya ada bengkel nak berlari ke sana, so I end up last minute decision saya cancel lah, so saya buat online sahaja. Hybrid tu maksudnya hybrid tapi tak ada pelajar lah untuk hari ni, saya saja nak test. Minggu depan we are going to begin the hybrid class, so it works. Tu yang saya rasa nak cuba minggu ni. So doctor, for hybrid one, because some of us are stay at home, right? So we still using this thing to enter the lecture, is it? Yes. It's the hybrid class is like I'm teaching in the lecture room. I have some students in front of me. We have camera which displaying the whole class, displaying me as well. Dia boleh follow saya, bergerak ke sana sini dalam kelas tu. And then we are still communicate by using WebEx. Okay, so still ada yang macam ni, cuma kita ada yang lain kot. Tapi itulah tu yang saya ingat nak cuba tadi, tapi saya rasa dengan saya dah lambat untuk pergi ke sana dan baru nak set up semua, we are going to waste our 1 hour. So mungkin saya cuba esok dekat IBH ni, so it is much closer, so hopefully kita boleh lah. Ada sesiapa yang nak datang ke esok? Yang ada dekat sini. Saya rasa saya nak try lah esok IBH 6. 2 jam punya kelas, so okay kot. Okay dah attendance? Sudah doctor. Saya tengok berapa ramai yang dah letak. So I have 31. 31 je. Kelas you berapa orang? Kelas you 45. Participants, how many? 40, tak semua masuk. 40 termasuk saya. Right. Okay, so as promised, we are going to discuss about your exercise yang banyak itu. Berjaya buat semua tak? Awesome. Bagi jawapan. Okay. Out of that, berapa questions tu? 13 questions. Yang mana yang paling susah? Boleh tulis dekat chat yang you rasa I paling susah. think the last two. 12 dan 13. Manfi rasa 12 dan 13. Yang lain, you rasa yang mana? Oh, doktor. 12, 13. 13. 13. Okay, 13. Okay, 13. Tapi saya tak pilih soalan 13 kali ni. Kita ada 1 jam je, kita tengok bila-bila kita sempat. Ada lagi soalan lain yang susah? Atau mengelirukan lah?
maksudnya you rasa keliru. Mungkin kawan you rasa okey tapi you rasa keliru. You belajar online kan, jadi you tak berjumpa sangat you punya classmate. Jadi boleh kata macam you belajar sendirilah semuanya. Jadi it's okay kalau you tak faham, you tak jelas sebab you belajar sorang-sorang kan. Jadi kalau you tak jelas, you beritahu you tak jelas. Kita boleh bincang dalam kelas. You all tak pernah, haven't met each other, I think? No, haven't. Kan, jadi it's very challenging untuk you punya batch ni, macam mana you tak pernah jumpa sesiapa, for you to work in group. It is challenging but it gives you actually an added value so that later when you work, you get into industry, bila you kerja nanti, you memang tak kenal siapa-siapa. Tapi if you are possible to work dengan sesiapa anonymously, then it is something. Okay, so that's what you learn from belajar dalam keadaan COVID yang you tak jumpa sesiapa pun tapi jumpa tak ada sosial semua ni. Someone boleh jadi orang lain. Ada kawan-kawan saya yang saya kenal lah, maksud saya kenal di luar dia begini tapi dalam social media dia begini. So dia berbeza. Jadi itu adalah kemahiran yang kita dapat masa zaman dengan teknologi semua sekarang ni kan. Okay, so ada 11, 12 dan 13. Okay. So pada itu je yang saya nampak yang masalah yang lain semuanya okey. So macam tu, kalau macam tu tak payah ke bincang soalan 135, satu tadi. Soalan berapa tadi? 1C35 11 12. 135. Bincang tak? Bincang je lah kan, okay? So that you know how the answer should be, how you should write it. How you should write the answer. Apa yang ni tadi? Pen. Okay. Let's go to saya dah bagi masa 31 lagi. Saya tak lama, memang tu je lah 33, okay lah. Right, stop sharing. So saya nak share saya punya screen lah. Okay, I'm sharing my screen now. Okay, so let's see kita punya soalan. Okay, soalan 1C. Satu C. Right. Satu C. Mana tadi jawapannya? Satu C. Tentukan soalan 1C, soalannya bunyi tentukan satu amount compound, dua faedah compound bagi setiap pelaburan pada kadar faedah berikut. P ialah pelaburan asal, R ialah kadar faedah dan T ialah bilangan tahun. Okay, so kita akan cuba lihat penyelesaian bagi C, iaitu P-nya pelaburan asal tu apa? The principal. 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 So principal, kalau dalam kita punya kelas kita gunakan A. Principal, and you have R is your interest rate and T. Di compound setiap suku tahun. Okay, di compound setiap suku tahun. So apa yang kita minta? Tentukan amount compound ni apa? Apa yang dikehendaki? Yang pertama, amount compound, simbol apa kita guna dalam kelas? Apa dia? Amount compound ialah? Tak dengar suara you, rekodkan sikit. Lagi.
Apa? Amount compound? S, Doktor. S. Okay, good. Kuat sangat pula. S. So, amount compound ialah S. Okay. Faedah compound? I. Okay. Faedah compound ialah I. Right. So, you tahu untuk amount compound, untuk satu, S ni formula dia apa? A bracket 1 A plus plus. interest power of n. A1 plus I to the power of by A ialah principal, 1 plus I, interest. I is interest per period. So let me clarify here. So N is period. Okay, instead of usually we talk about year. Okay, tahun. Masa tahun. Tapi sekarang kita consider masa sebagai satu period. N adalah period. Number of period. Okay, so N is number of period. Tempo. So I is interest per period. Okay. Right. So kita lihat, kita ada kat sini A-nya kita ada 42,000. R ialah I lah. Dalam kes kita ni R ialah I. Kalau saya letak I tu dia jadi confusing sikit. Tak apa, saya tak tulis. T sama dengan 8 di compound setiap suku tahun. This is important. Suku tahun. T 8. Okey, kita lihat jawapan 1C. Dapat lihat kan saya punya jawapan, siapa punya jawapan ni tadi 1C? Dapat. Siapa lah yang saya petik, tak ingat dah nama. 1C tadi Izzati Okay, so A 42,000, R 7%, T sama dengan 8 setiap suku tahun. Jadi bila kita kata setiap suku tahun, bermaksud dalam satu tahun ada 4 kali. Apa suku? Ada setiap suku tahun, jadi satu tahun ada 4 kali interest akan diberikan. Okay, so N sama dengan 4. Okay, correct. Lepas tu yang pertama dia suruh cari S. So Sn kat sini. So Sn dalam kes ini you kena tentukan saya boleh conteng rupanya. Okay. So dekat sini empat ataupun suku tahun bermaksud ada N sama dengan 4 in 1 year. Sangat. Tak nampak Saya letak warna hitam. Okay. Jadi bila you tulis I sama dengan Sn, ataupun saya warna merah lah. Sn 4 in 1 year. So sekarang ni TU adalah, T tadi dia kata tahun dalam, year dalam tahun kan? Bilangan tahun. T ialah bilangan tahun. Jadi ni adalah 8 years. Okay. So untuk 8 years, N sama dengan 8 times
8 times 8 4. times 4. Okay, so N 8 times 4. Okay, so now you may use your, this is R adalah 7% per year. Okay, so when you are to find I, it will be 7% per 4. Okay, so you dapat dia punya I. Ataupun kalau ke you nak saya gunakan notation yang sama. Dalam kita punya lecture sebelum ni, saya guna notation apa? Yang ni. Saya guna notation apa? R. Saya guna SN sama dengan A1 plus R. I per I I per N kan? I per N. I per N kuasa N plus T. N plus T. N times T. N times T. Itu notation yang saya gunakan sebelum ni. So yang ini I plus N. Mana nak kata yang I plus N ini dalam notation saya tu ialah J. Saya buat dia sebagai J. Okay. Tapi tu notation lah. Kalau simply for you to remember, the formula adalah simply Sn sama dengan A1 plus I to the power of N. Jadi you should be able to terus tukar je lah. So sekarang ni N dia yang baru adalah 8 kali 4. Okay, so tak payahlah N darab T. Faham ke tak? Boleh kan? N yang baru adalah 8 darab 4. Boleh. Okay, dia T darab N. N yang asal. Okay, tapi sebenarnya dia adalah kita buat dengan tanda N. Okay, so jawapannya semua orang dapat yang sama ke? Sama. So ini pun okey. Ini pun okey. So jawapannya ialah betul kan? Saya rasa sama je tu. Dan I. Okey. Okey, betul Okey, so untuk yang kedua, I sama dengan apa ni? Kalau kita lihat kepada kat sini, okey kita ada ni 2. Okey, untuk yang kedua, kita cuba dapatkan faedah compound. So faedah compound ialah I. Ataupun kalau simple interest pun you panggil I juga kan? Faedah simple The interest. difference is the compound interest is it accumulate from one period to one period. I mean, if you overlap from, let's say we have R equals to 3, we got time 3 period. That means if you compound 3 times, it will accumulate the T1 interest in T1 and then T2 and T3, but it's like accumulate the period. Okay, tapi untuk compound interest dia akan ada overlapping kat situ. Okay, so untuk faedah simple interest, kalau yang you lihat, recall your knowledge on simple interest, I sama dengan interest for simple interest RT. RT ART. So this is principal, A is principal, R is interest rate per period. So this is dia punya period. Kalau R periodnya adalah tahun, R adalah interest dalam tahun. Okay, so you dapat terus faedahnya. Kadar faedah, berapa faedahnya, berapa jumlah faedah atas principal A. Okay, so untuk compound interest, you cannot simply kira. So you cannot simply kira macam ni. You tak boleh terus directly dapat ART ataupun apa-apa formula lain untuk dapatkan berapa interest compound.
yang diterima daripada you punya pelaburan sebanyak A. Okey, tapi you kena ingat yang asasnya adalah untuk semua mana-mana pun bila you ada satu nilai terkumpul, you laburkan sesuatu, pada hujung masa ataupun yang terkumpul ialah pada masa kemudian kan. Pada masa kemudiannya, yang terkumpul dalam akaun you mestilah duit you yang asal, principal, tambah dengan faedah. Okey, kalau tidak duit apa yang tambah kan? Apa yang bertambah? You tak tambah pun principal. Jadi yang bertambah yang menjadikan S itu lebih besar daripada A mestilah kadar faedah tu. Yang ini adalah asas untuk semua keadaan. Okey, kadar faedah mana-mana pun mesti principal tambah dengan faedah. Barulah jadi terkumpul. Okey, jadi bila kita nak dapatkan faedah compound, kita nak cari I. So, bila kita nak cari I mestilah sama dengan S. S minus A. Okey, Sn minus A. Sn tu merujuk kepada yang ni lah. Sn merujuk kepada amount compound. Okey, amount compound tolak dengan dia punya principal dan dia akan dapat A. Okey, itu sahaja. Jadi kita lihat dekat sini. Ni adalah Sn tadi. Tolak dengan A. Principal lah P sini. Okey, so betul kan kiraan ni? So, Betul eh? Right, good. Terima kasih Santi. Seterusnya kita lihat soalan berapa tadi saya minta? Yang kedua adalah Nabil. Alright. Dia besar. Nampak kan? Tak boleh besar ni. Nampak kan? Okey. Baik, soalan 3. Soalan 3. Selepas 7 tahun, wang simpanan Gerald telah bertambah daripada 1,000 kepada kadar faedah setelah jika kadar faedah tersebut di bulan. Okey. So kita cari keywords kat sini. Selepas 7 tahun. Okey, so 7 tahun tu apa? T. 7 tahun adalah T. Okey, T dalam tahun T dalam tahun. Kita cakap tentang T tahun. Kita bukan cakap tentang N. N adalah period. Okey, N adalah period. 1 tahun kalau untuk kalau T adalah 1 tahun, dalam masa 1 tahun N dia adalah 2 untuk interest compounded semi-annually. Kalau quarterly, N untuk 1 tahun adalah 4. Kalau monthly, 1 tahun ada 12 N. N ada 12. N sama dengan 12. Okay. So di compound setiap bulan jadi N sama dengan 12 per year. Okay. Wang Jaro, macam mana sebut? Jaro ke Jarau? Correct me please. Ada tak penamanya ni di dalam kelas? Jaro, Doktor. Jaro, okay. Sorry kalau saya salah sebut saya tak biasa. Jaro okay. So Jaro simpanannya telah bertambah daripada 1,000 kepada 1,835. Bertambah daripada 1,800. Okay. Soalannya ialah berapakah kadar faedah setahun yang telah dijanjikan jika kadar faedah tersebut dikompaun setiap bulan. Okey, berapa kadar faedah setahun? So apa yang kita cari ni sebenarnya?
Cari R. Kita cari R. Ataupun kalau saya gunakan formula ni, Sn sama dengan, sebab kita nak cari yang ni, A 1 plus I per N kuasa NT. Ini yang detail punya lah. Okay, so sebenarnya kita mencari, yang kita cari adalah I. Okay. I itu adalah kadar faedah setahun. Kalau I per N, iaitu sama dengan J, dia adalah kadar faedah per period. Boleh tak? J sama Boleh. dengan I per N adalah kadar faedah per period. Campur-campur bahasa saya. Interest rate per period. Per period. Okay. I sahaja ialah I per N. I ialah interest rate per year. Okay. Notation ni tak ada masalah sangat tau. Dia punya basic tu tadi Sn1 equal Sn equal A 1 plus I to the power of N. Okay, so kalau you tak buat I bahagi N lepas tu darab dengan NT pun provided you faham. Jadi you terus tulis je NU yang baru apa, IU yang baru apa. Okay, so kita nak cari sekarang ni ialah I. So, kita lihat jawapan Nabil. Okay. Selepas 7 tahun. Okey, jadi kita ada Sn second. Berapa nilai terkumpulnya? Yang terkumpul 1835, okey. Prinsipal adalah 1000. 1 tambah J, 12 darab 7, NT 12 darab 7. Okey, 12 darab 7 betul. Sekarang ni kita cuba cari dekat sini J kadar faedah setahun. Okey. So, you pun menggunakan algebra, you cuba cari J, tapi J ini J adalah yang dicari, tapi J ini adalah I per N, yang sebenarnya yang nak dicari adalah I. Okay. Nampak tak? Nampak macam cari J, tapi sebenarnya lepas cari J, kita buat J sama dengan I per N, yang kita nak cari sebenarnya adalah I. Okay? So macam mana dia buat ni, algebra je. So you pun betul tak kiraan ni? Betul, Betul. Doktor. Betul lah? Betul. Okay, you darab, you bahagikan dulu. Lepas tu pertama sekali you bahagikan. Okay, lepas bahagikan, yang ni tinggal kat sini. Operasi ni betul. Kemudian you punca kuasa. Nak dapatkan 1 plus J, punca kuasa 2. Punca kuasa 84. Okay, J sama dengan yang ni. Okay. Okay. So seterusnya digantikan J dengan I over N. So I over N, N adalah 12. Okay, correct this one. Darabkan dekat sana. Okay, finally you dapat ni. Kadar faedah setahun ialah 8.7%. Boleh ya? Boleh je you all buat. Senang lah macam ni. Jawab exam boleh jawab. Tapi ni baru topik kedua yang senang lagi. Yang lain pun taklah susah sangat. Kalau you dah belajar okey je. Okey. Tadi.
Okey, betul. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Lepas 7 berapa? Soalan berapa? 5. 5. 7, 5. Okey. Kejapnya masa. 5. Okey, yang ni berapa tahun wang sebanyak 12,000 perlu disimpan supaya meningkat kepada 15,000 jika kadar faedah dijanjikan adalah 18% di kompaun setiap bulan. Sama juga ni, setiap bulan. Kita pilih soalan sama. 12,000. So ni adalah apa? Nilai apa? Principal A. Adalah prinsipal A meningkat kepada 15,000. So dia meningkat kepada SN. SN. Okey, kadar faedah dia janjikan adalah 8% setahun di kompaun setiap bulan. So dia punya I adalah 8% setahun, kompaun setiap bulan 12. 12 N sama dengan 12. Okay. Alright, jadi this is very straightforward. Dia tanya berapa tahun? T sama dengan berapa? Alright, so kita gunakan siapa yang jawab ni tadi? Terima kasih Nabil tadi untuk penyelesaian yang tadi. Sekarang kita lihat common. Solution common. Okay, so 15,000 dia punya 15,000 12,000 SN, A adalah 12,000 1 12 darab T, okay, yang kita tak tahu adalah T, okay, and then 8% setahun, so 0.08 divide by 12, very good. And then kemudian you solvekan sahaja. Finally you dapat T 2.8 years. Dapat? Semua orang dapat sama? Tapi jawapan saya right approximately 3 years. Approximately 3 years. Mm-mm. Yang lain jawab macam mana? 2.8 years juga, tapi dalam bracket tulis 2 tahun 10 bulan. Boleh ke doktor? 2 tahun 10 bulan. Ya. Tapi end up semua orang dapat T sama dengan 2.8 kan? Dapat. Dapat tak? Sama, tapi saya jadi approximately. Approximately. Sekejap, saya tengok dekat sini. Kalau you try 3 tahun tu, adakah dia punya dia punya accumulated value masih lagi 15,000? Dia akan lebih sedikit. Dia akan lebih sedikit. Sudah tak sama lah kan? Okay, but it's okay, at least you dah tulis sampai dekat dapat T sama dengan 2.8 tu, you punya markah dah penuh lah. Okay. So ada approximation yang tadi kalau ada bulan tu, you boleh cross check balik semula. Bila you kira-kira, kemudian you cross check balik semula, jawapan you masukkan semula dalam formula, lihat betul tak you punya nilai terkumpul, SN you betul tak? Okay, kalau dia lari banyak, macam salah tu. Okay, jadi keep the answer as it is. Okay, tapi kalau tulis pun biasanya tak ada masalah sangatlah sebab you dah ada yang on the scheme is there. Alright, good.
Thank you. This is Kamun. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya nombor 11. 11 kan? 11. 11. So, nombor 11 sendiri. Rabika ada? Ada doktor. Ada. Rabika ada dekat mana sekarang? Rabika ada dekat mana sekarang? Balik UMT tak? Tak, dekat rumah. Dekat rumah. Okay. Okay, so Rebecca meminjam RM600 dan perlu membayar dalam masa 3 tahun. Pinjaman kedua berjumlah 800 pula perlu dibayar dalam masa 4 tahun. Okay, buat dua pinjaman ni. Satu pinjam 600, satu pinjam 800. Banyak awak pinjam duit Rebecca, nak beli apa tu? So 600 perlu bayar dalam masa 3 tahun, yang 800 pula 4 tahun. Jika Rebecca ingin melunaskan kedua-dua pinjaman dengan sekali bayaran 2 tahun akan datang, berapakah jumlah bayaran yang dikenakan sekiranya kadar faedah adalah 8% di compound setiap setengah tahun? Okey, macam mana ni? So kita ada dua keadaan. Kita lihat apa Rebecca jawab. Okey. Pertama 600 pinjam sekarang, present value. Present value 600 adalah principal. Hutang 600. 1 tambah I kuasa 2. Di compound tadi Di compound. Setiap setengah tahun. PV ni apa Rebecca? PV tu loan yang pertama. Loan yang pertama. Yalah, V yang pertama tu pertama, tapi PV tu apa? PV tu PV tu apa? jumlah bayaran yang dikenakan setelah 2 tahun. Jumlah bayaran dikenakan selepas 2 tahun. Jadi dia Ya. bukan PV ni. PV stands for apa? Yang saya ajar dalam kelas. P stand for PV adalah present value. PV adalah present value. Okay, so present value adalah nilai pada masa kini. Pada masa kini sama dengan nilai kini sama dengan prinsipal. Okay, prinsipal juga kita kira sebagai nilai kini. Okay, jadi sekarang ni bila you letak PV tu sebagai present value, you punya investment tadi hutang kan 600. Jadi 600 adalah prinsipal, 800 juga adalah prinsipal. Okey, jadi tak bolehlah prinsipal sama dengan prinsipal darab yang lain ni. Okey, so you punya ni adalah prinsipal yang pertama. Yang ni adalah prinsipal yang kedua. You punya pinjaman yang pertama, pinjaman yang kedua. Okey, jadi dekat sini saya
saya kira you sebenarnya nak cari future value lah. Future value 1. Oh, sorry doktor, I'm confused. Kan? FV1. FV2. Okay, sebab daripada formula ni saya nampak you buat. Ni 1 tambah IN ni kan. 1 tambah I kuasa N. Okay. Okay. Jadi Excuse me, doctor. Is it okay if I just put SN for both of them? SN Yeah. boleh, no problem. Kita ada future value. This is future value. It is equal to amount equal to accumulated value. Istilah equal tu maksudnya istilah accumulated value. Okay, so you may put it as SN right away. Okay, tapi kalau untuk bezakan, if you have two, then it's good to have at least, for example, SN1, SN1, this one SN2, macam tu. Bukan kuasa tau. Kita faham lah dia bukan kuasa yang ni. Kalau tak nak letak kuasa pun you letaklah macam mana pun, tapi kita boleh faham yang you bukan buat kuasa. Untuk yang kedua, tu yang pertama. Boleh? Doctor, if I didn't do that, is it wrong? Again? If I didn't do that, like I didn't do SN2, SN4, is it wrong? Oh, it's okay. You tulis je kat sini. Nilai kini. Maksudnya future value. You tulis perkataan pun tak apa. Alright, thank you, doctor. Macam tu dah. Boleh. Cuma to avoid confusion, mungkin you boleh tulis future. You tulis banyak-banyak pun. Future value boleh. You tulis future value for apa tadi? Loan 600. You nak tulis panjang-panjang pun boleh masuk yang sama. Tapi bila kita, when we are doing maths, usually we make it in shorter notation, symbol kind of. Jadi you buatlah macam-macam bentuk pun. Tapi tak salah pun. Tak ada yang salah. Okay. Alright. So sekarang ni yang you dapatkan adalah you dapatkan future value. Future value juga. Lepas tu you tambahkan. Ya doktor. Siapa dapat jawapan yang sama ataupun lain? Jawapan yang lain sebab dia punya interest adalah di compound sejak setengah tahun, so we no need to divide by the end. Except the question is stated that the interest rate is 8% per year di compound sejak setengah tahun, then we have to divide it by 2. So I think great. Tengok yang lain dapat sama ke lain? Cuba you share jawapan yang you dapat masing-masing dekat chat.
Ada lagi jawapan yang seperti skema jawapan setakat ni? Ada lagi yang lain? Okey, kalau you ni jawapan lain daripada yang lain, janganlah takut. Boleh jadi you punya betul. Hmm, 1000 lebih tapi tak betul. Tak betul juga tu. Belum lagi. Kita belum jumpa lagi sesiapa yang ada jawapan yang seperti jawapan sepatutnya. Tak ada dah itu je. Okay, kita don't have much time. Kat mana saya nak tulis Okay, saya bagi dia punya caranya, you fikir-fikirkan untuk kita bincangkan seterusnya dalam kelas yang seterusnya ya. Okay, so you sepatutnya dapat X ataupun berapa bayaran yang perlu dibuat tu. Kita letak bayaran pelunasan selepas 2 tahun kan dia kata. Okay, so it should be 600 1.04 negative 3 plus 3 minus 2 times 2 plus 800 1.04 negative 4 minus 2 times 2. Okay, so jawapannya, you kira lah. So jawapannya sepatutnya RM1238.58. Okay, so think of this solution. Macam mana kita boleh dapat macam ni? Excuse me, doctor. Yeah. Why is there a negative in front of 3 minus 2, doctor? Itulah saya suruh you fikirkan. Oh, okay. Itu yang saya that's what I ask you to think of. 1.04 ni ialah 1 plus 0.08 ni sama je lah ni. Okay, 1 plus 0.08 divide by 2 is 1.04 ni. Okay. So yang berbeza ni adalah dekat atas ni. Kenapa yang ni 2 kali 2, 2 kali 2, kenapa yang ni ada pula negatif 3 tolak 2, yang ni negatif 4 tolak 2. Darab 2. Darab 2 tu macam jelas, tapi yang ni apa? Okay, so think of it, boleh justify dalam kelas tomorrow?
Alright, any question? Selain daripada yang ni lah, sebab yang ni kita nak bincang esok. Doktor boleh tak bagi last answer je untuk semua soalan? Just in case nak check. Untuk semua soalan yang mana? Yang lain-lain? Just bagi last answer nak check jawapan betul ke tak. Saya cuba esok. Oh, Okay, esok Saya tulis satu sebab ada juga yang saya kena semak balik semula lah. Takut ada yang tak berapa tepat ke. Okay, kalau tak ada soalan, kita jumpa dalam kelas esok okay. Other about the interest rate, but I think it's still wrong. It shouldn't be divided by 2, right? Except it stated that the 8% is in 1 year, the compound setiap bulan. Because I have found some resources, no matter is the notes that total given or find it online is like what I say just now. So I think I can't accept that the interest is 1.04. Because as we compare the question number 5, it says the janjikan adalah 8% setahun, the compound setiap bulan kan. So we have to divide by 12. But then for this question, dia tak ada cakap dalam setahun. So I assume that it is in setiap setengah tahun. So that's why I no need to divide it by 2. You don't need to divide by 2. As here the other stated that the 8% the interest rate is in year. Dia cakap di compound setiap setengah tahun. So I assume is each half year it compound 0.08% interest rate. Except like the question 5 it says the interest rate is is 8% per year, but it's the compound setiap bulan. So I have to divide it by 12. Okay, selesai. Compound setiap bulan. Yang soalan 11 ni, it is compounded semi-annually ni. Tapi dia itu 8% bukan setahun. Dia setiap setengah. So each half year I charge 0.08. So I no need to divide it by 2. I see. I think maybe Munfir confused dengan structure ayat tu kot. Sebab bagi dia setengah tahun tu meaning that 6 months je for 8% tu. I think dia rasa macam tu lah. Sebab susunan ayat tu make him confused. But indeed it is 8% compounded semi-annually in English. Tapi kalau ikut kan memang kena divide tu. It is, Munfir, it is 8% compounded semi-annually. So like question 5, it is 8% compounded monthly. I think not is what I think I have to share the screen the differences. Okay, tak apa. Nanti kita bincang dalam kelas esok. Okay. Boleh kan? Alright. So kita jumpa esok Okay, thank you class. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.